Ustaz, boleh mula tak? Boleh insyaAllah. Ada ya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulakan pertemuan kita pada malam ini dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Okey, pertama dan selamanya kita dapatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu taala kerana pada malam ini kita dapat bertemu dalam usrah bulanan kita, usrah Sema'ai, di mana pada malam ini kita akan membincangkan berkenaan dengan asas-asas hukum dalam muamalat, sambungan daripada perbincangan pada bulan lepas yang akan disampaikan oleh Al-Fadhil Ustaz Zahrudin dan juga merupakan CEO kepada Sema'ai sendiri. Jadi kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini, jika ada segala persoalan boleh diajukan di akhir slot ataupun di dalam ruangan chat. Jadi kita akan bacakan di akhir nantilah sesi soal jawab. Jadi tanpa melengahkan masa lagi, saya menjemput Al-Fadhil Ustaz untuk teruskan perbincangan pada malam ini. Dipersilakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, terima kasih kepada saudara Farizwan selaku moderator pada malam ini, kepada semua sahabat-sahabat ejen-ejen Sema'ai yang saya hormati lagi saya kasihi sekalian. Jadi alhamdulillah malam ni kita sambung siri usrah kita. Sebenarnya malam ni kita dah masuk siri yang kedua berkaitan dengan asas-asas muamalat. Berkaitan dengan asas-asas muamalat. Untuk maklumat sahabat sekalian, sebenarnya asas-asas muamalat ni sebenarnya satu kunci kepada kita memahami muamalat Islam. Satu kunci kepada kita memahami muamalat Islam. Kalau bahasa mudahnya macam kita masuk satu kampung yang luas. Kita masuk satu kampung yang luas ni, ada jenis orang yang pejam mata sampai ke satu rumah, dia celak mata dekat rumah tadi. Jadi dia tahu selak belok rumah tadi, tapi dia tak tahu selak belok luar daripada rumah. Itu satu jenis. Ada jenis yang dia menyelusuri jalan. Setiap lorong, setiap kampung. Setiap lorong, setiap jalan yang ada dalam kampung tersebut. Cuma dia tak masuk satu rumah ke satu rumah. Ada orang yang dia belajar cari jalan. Dia belajar guna GPS. Walaupun dia tak pernah masuk dalam kampung tu, tapi kalau dia nak cari rumah alamat, dia akan jumpa sebab dia ada GPS. Itulah ibarat yang anda boleh ibaratkan orang belajar muamalat. Ada orang dia belajar kitab. Boleh belajar kitab muamalat. Dia mendalami kitab muamalat. Ataupun isu-isu kewangan. Orang yang macam ni anda boleh ibaratkan macam orang yang masuk dalam van yang tertutup, dibawa ke satu rumah dalam kampung tersebut, sampai di rumah tersebut dia keluar dan dia menelusuri rumah tersebut. Detail dia tahu rumah tersebut, tapi kedudukan rumah dalam kampung tu dia tak tahu. Itu ibarat orang yang belajar kitab muamalat semasa tanpa mempelajari hukum muamalat daripada kitab fiqh.
Jenis yang kedua tadi itu jenis orang yang memang dia kerja dia berjalan. Setiap jalan dia susul, setiap lorong dia lalu. Walaupun dia tak masuk setiap rumah tapi dia tahu lorong ni sampai ke rumah mana, lorong ni sampai ke rumah mana. Kalau dia nak pergi satu rumah untuk mendalami selok belok rumah tersebut, dia tahu nak tuju ke mana. Jenis yang macam ni adalah ibarat orang yang mengaji kitab fiqh secara turath. Jadi dia tak belajar berdasarkan keperluan tapi dia belajar berdasarkan ilmu yang disediakan. Berdasarkan ilmu yang disediakan. Jenis yang ketiga, jenis orang yang belajar ni belajar GPS. Walaupun dia tak lalu setiap lorong tapi dia tahu nak cekar mana. Dia dapat alamat je dia tahu nak tuju ke mana walaupun dia tak pernah masuk kampung tersebut. Yang ni ialah orang yang macam kita malam ni, kita belajar asas-asas muamalat. Walaupun kita belum tahu selok belok tapi kita dapat kunci. Macam mana kita nak cari hukum dan macam mana kita nak tahu secara gambaran umum berkaitan dengan hukum sesuatu muamalat. Jadi kalau dapat gabung tiga-tiga itu terbaik. GPS pun dia tahu, jalan pun dia mahir, rumah pun dia susuri. Itu yang terbaik lah. Tapi nak dapatkan ketiga-tiga ni orang panggil kena belajar lama. Kena belajar daripada i'dadi tingkatan sampailah kepada PhD. Baru dia dapat orang kata ketiga-tiga bentuk yang saya gambarkan tadi. Jadi malam ni anda boleh gambarkan kita ni macam nak belajar baca GPS. Apa itu GPS? Macam mana nak cari rumah, macam mana nak type alamat. Ni kalau bahasa mudah je anda beri gambaran bentuk pengajian kita ataupun usrah kita berkaitan dengan hukum muamalat. Maknanya bila kita belajar, paling kurang kita tahu selok belok dia. Tapi nak keluar fatwa muamalat, tak bolehlah dengan kita usrah macam ni. Nak keluar fatwa muamalat, kena mengaji A to Z. Mana kena gabung ketiga-tiga bentuk ilmu tadi. Tapi paling kurang, kita tak tersesat. Sebab kita ada GPS. Walaupun kita tak pernah masuk lorong tersebut, tak pernah mengaji dalam bab tersebut, tapi at least kita tahu mana nak mula, mana nak akhiri kita punya perjalanan. Itu gambaran mudah anda bagi berkenaan dengan asas dan juga hukum muamalat. Jadi kalau tak silap anda bulan lepas kita dah kita dah bincang berkenaan dengan sempadan halal dan haram tu kadang-kadang terlalu halus. Kita tak tahu nak beza kadang-kadang halal dan haram. Sebab halal dan haram ni dia tidak ada satu standard. Macam komisioner dia pakai standard. Dia pakai standard. Standard tu boleh ukur semua benda. Tapi dalam syariat Islam, dia tak pakai satu standard untuk nak ukur semua benda. Jadi ini kalau kita ambil contoh, realiti dalam muamalat Islam, sebab itu kadang-kadang halal dan haram itu sempadannya terlalu halus. Okey. Jadi realiti muamalat ni, peratusan besar dalam muamalat ni ialah akad dua hala. Yang ni anda lupa, kita dah bincang ke belum bincang bulan lepas? Siapa boleh ingat? Ni belum lagi Ustaz? Belum Belum. Anda rasa kalau yang ni anda dah present kan? Ke belum? Cik Panji ni dah tak? Cik Panji ni dah. Dah. Itu sampai sini kan? Ya, ni last. Sebab ni satu gambar yang mudah nak faham. Walaupun kita kata perbezaan asas itu terlalu nipis dan halus, tetapi kesannya adalah besar. Macam manusia dengan cimpanzi ni dari asas pembinaan pembentukan sangat sedikit sebab kromosom ataupun DNA ataupun kita sebutkan sebagai DNA manusia dengan cimpanzi ni dia hanya berbeza sebanyak 5%. Mempunyai 23 pasang kromosom manakala cimpanzi sebanyak 24, mana beza satu pasang je. Walaupun perbezaan yang sangat kecil tetapi kesannya adalah besar. Iaitu kita tengok gambar ni sebagai contoh jelas, walaupun cuba berperawakan sama tetapi dia tak sama.
Walaupun kita kata dia punya asas perbezaan tu sedikit, iaitu DNA-nya tak sampai 5%. Majoriti kata DNA manusia cimpanzi ni beza hanya 3% je. Maknanya 97% sama DNA manusia dengan cimpanzi. Tapi walaupun 3% perbezaan DNA dan pasangan kromosom hanya 1% saja perbezaan, hanya satu pasang saja perbezaan, tetapi dia memberikan orang kata kesan yang besar kepada penciptaan, kepada rupa paras, kepada akal fikiran dan seumpamanya. Sama juga dengan halal dan haram. Kadang-kadang kita tengok kita tak nampak beza antara halal dan haram sebab kadang-kadang persempadan itu halus. Macam mana kata hari itu, kalau kita pinjam 1,000, kita bayar 1,100, itu belum tentu haram, belum tentu halal. Apa beza di haram dan halal? Kalau kita pinjam 1,000, kita sebut masa pinjam, kita berjanji masa pinjam untuk bayar 1,100, disebut waktu kontrak, maka dia akan jadi riba. Tapi kalau kita tak sebut waktu kontrak, kita bayar beri selepas daripada kontrak, dia jadi sunat pula. So apa beza dia? Sedikit je. Sebut kontrak haram, kalau tak sebut dalam kontrak dia jadi sunat. Sikit je beza dia. Walaupun sedikit tapi hukumnya, kesan kepada hukum adalah besar. Yang ni haram, yang tu adalah halal. Dan sebab apa macam tu? Alah sikit je orang kata. So sepatutnya sama lah dia punya hukum. Tak. Orang Yahudi pernah timbulkan benda ni. Alah apa beza jual beli dengan riba? Hak ni pun untung 10%, yang tu pun untung 10%. Yang ni melabur 1,000, yang tu pun melabur 1,000. Cuma yang tu riba, yang ni hadiah. So apa beza dia? Disebut dalam kontrak dengan tidak disebut dalam kontrak. So sebab apa yang ni halal? Sebab apa yang ni haram? Tu jangan tikatlah. Sebab itu Tuhan kata wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang ni Tuhan kata aku halal, yang ni Tuhan kata aku haram. So apa kamu punya cerita? Ni aku punya hukum. Itu kalau kita tengok jawapan kepada orang yang petikai halal dan haram. Sebab halal dan haram ni bukan ciptaan manusia. Dia merupakan ciptaan Allah. Tuhan kata yang ni haram, yang ni halal. So itu merupakan hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam kita kata sembahyang. Sebab apa subuh 2 rakaat? Sebab apa zuhur 4 rakaat? Jadi sebab-sebab itu kerja Tuhan. Yang ni Tuhan kata subuh aku nak wajibkan 2 rakaat. Asar aku nak wajibkan 4 rakaat. Dan sebab apa? Itu Tuhan punya pasal. Kita tak boleh nak mempertikaikan sebab Allah Ta'ala jadikan kerana itu merupakan hak Allah secara mutlak. Okey, itu secara ringkas saya ambil refreshment kita berkaitan dengan poin yang telah kita bincangkan pada bulan lepas. Dari segi realiti muamalat, peratusan besar muamalat Islam ni ialah akad dua hala, bilateral contract, seperti contohnya jual beli, ijarah, rahnu, salam, istisna, musyarakah, syuf'ah, musaqah, qard dan lain-lain. Boleh katakan 80-90% kontrak adalah dua hala. Adapun kontrak satu hala, unilateral contract, boleh dikatakan tidak melebihi 15% daripada keseluruhan muamalat seperti wakaf, tabarak. Tabarak ni dia termasuk hibah, hadiah dan lain-lain. Jadi maknanya dalam Islam, kalau orang kata semua free, tak betul. Asal dalam Islam ialah sedekah, tak betul. Asal dalam Islam ni bila sebut muamalat, dia mesti boleh katakan hampir kesemuanya adalah dalam bentuk bilateral. Mana kontrak dua hala. Mana kita pemegang kontrak yang pertama, dia pemegang kontrak yang kedua. Contohnya kita ambil hukum jual beli. Hukum jual beli ni dia bilateral kontrak, maknanya kontrak dua hala. Kalau seorang saja beri, dia tak jadi jual beli. Dia jadi hadiah. Tapi bila seorang beri duit, seorang beri barang, maka itu namanya jual beli. So jual beli ni maknanya A penjual tolong pembeli, pembeli tolong penjual. Baru dia akan ada kemajuan. Tapi kalau kita kata Islam ni semua nak free, tak betul. Islam ni bukan semua nak free. Sebab apa? Kalau semua nak free, maknanya seorang je, satu pihak je yang akan bertindak. Satu pihak lain akan jadi malas. Jadi Islam tak galakkan macam tu. Islam tak galakkan macam tu. Jadi sebab itu kontrak dua hala ni adalah merupakan asas dalam Islam. Sebab tu dia panggil ta'awun. Ta'awun ni maknanya ialah bantu-membantu.
Maknanya si pembeli dengan si penjual dipanggil kontrak ta'awun. Sebab apa? Si pembeli membantu orang buat barang mendapat manfaat daripada pembuatan barang dia bila orang beli, mana orang beri duit. Si pembeli pula dapat manfaat, contohnya orang tu buat kata kuih. Si pembeli pula mendapat manfaat makan makanan yang sedap. Jadi maknanya dua-dua dia ada benefit. Dua-dua ada manfaat. Barulah A dengan B membangun. A dengan B membangun. Yang ni dapat makan, yang ni dapat untung. Yang dapat untung tadi pula, sebagai contoh, dia perlukan kereta. Yang dapat makan tadi pula, dia penjual kereta. Jadi yang tukang buat makanan pula, yang dapat duit tadi, dia pun mungkin beli kereta dengan orang yang beli makanan dengan dia. Barulah dia akan jadi masyarakat madani. Jadi kalau orang beli kereta semua nak kereta free, kalau orang yang beli makanan semua nak makanan free, agak-agak siapa nak buka restoran lepas tu? Siapa nak jual kereta lepas tu? Mati ekonomi. Sebab tu asas dalam ekonomi Islam ni ialah masing-masing mesti ada willing untuk bantu. Kita orang ada duit yang perlu makanan, bukan saja kita niat nak makan. Terbaik ialah kita niat aku beli ni sebab nak bantu orang yang menjual. Orang yang menjual pula, dia mesti berniat bukan saja aku nak untung. Dia mesti berniat sebab aku nak bantu orang untuk dapatkan makanan. Itu merupakan setinggi-tinggi keikhlasan dalam kita bermuamalat. Setinggi-tinggi keikhlasan dalam kita bermuamalat. Sebab tu bila kita buat makanan, sebagai contoh, tengok ada orang nak makan tapi tak mampu nak beli. Jadi masa itu kita pun akan bersedekah kepada dia. Akan bersedekah kepada dia. Itu asas dalam muamalat. Jadi sebab tu kalau orang beranggapan dalam Islam ni mesti harga free. Mesti harga rugi modal. Tak betul. Itu salah. Buktinya ialah kalau kita tengok muamalat dalam hukum dia panggil, dalam usul dia panggil al-istiqra'. Al-istiqra' ni mana kita tengok hukum keseluruhan, kita dapat buat cerapat. Mana kalau kita tengok hukum jual beli, hukum ijarah, hukum rahnu, hukum salam, hukum musyarakah, hukum istisna, ini semuanya kontrak dua hala. Kontrak dua hala, bukan kontrak satu hala. Bukan seorang je nak barang tapi dia tapi dia tak nak bayar, orang panggil nak free. Tidak. Jadi maknanya kalau kita tengok dalam muamalah Islam ni dia ada asas dia, iaitu kita yang berkontrak, kita yang buat kontrak, maknanya kita nak bantu orang yang counterpart kita. Mana kita yang jual barang, kita berniat nak bantu orang dapatkan barang kita. Contohnya kita ambil, kita jual makanan, kita berniat bukan saja kita nak untung, tapi nak bantu orang dapatkan makanan. Kontrak kita semai, kita berniaga ni, kontrak dua hala. Kita menyediakan perkhidmatan telefon. Kita berniat bukan saja kita nak untung. Kita berniat bukan saja kita nak dapatkan, kita kata, duit. Tapi kita juga berniat untuk nak bantu orang dapatkan kemudahan telekomunikasi. Jadi sebab itu, kalau tempat yang tak bagus ataupun dia tak sesuai pakai, kita tak suggest untuk kita jual kepada dia. Sebab kita bukan saja nak untung. Kita nak bantu orang. Itu asas dalam muamalat. Orang yang beli kita punya line pula, sebagai contoh, dia mesti berniat untuk nak bantu kita dapatkan untung. So maknanya, customer kita niat bantu kita dapat untung, kita pula niat bantu customer kita untuk dapatkan kemudahan telekomunikasi. Sama juga dengan ejen-ejen kita. Macam HQ bukan saja fikir nak untung, tapi HQ juga fikir macam mana nak bantu ejen-ejen kita dapatkan untung dan survive, sebagai contoh. Ejen pula bukan sahaja nak dapatkan servis SIM card, tapi ejen juga berfikir macam mana cara nak bantu HQ untuk survive. Itu namanya bilateral contract ataupun kontrak dua hala yang bersifat ta'awun. Ta'awun ni maknanya ialah bantu-membantu. Bukan satu pihak bantu. Dua-dua pihak bantu pihak yang lain. Pihak yang lain bantu pihak yang lain. Itu dia panggil ta'awun. Jadi sebab itu asas utama dalam muamalah Islam ni ialah asas ta'awun, dan barulah sebahagiannya adalah masuknya dia panggil kontrak unilateral ataupun kontrak satu hala, ataupun dia panggil konsep yang disebutkan sebagai at-tabarru'at ataupun konsep sedekah dan seumpamanya. Okey, ni antara realiti penting
yang perlu kita faham asas kepada muamalat. Jadi sebab itu dalam perniagaan kita orang Islam, untuk meningkatkan keikhlasan kita ialah kita berniat bantu orang yang menjadi customer kita. Kalau kita pula jadi customer, kita membantu pihak yang supply perkhidmatan kepada kita, maka barulah wujud satu konsep yang dipanggil, yang dikenali sebagai konsep ta'awun. Contoh kita ambil dalam ni, contohnya konsep jual beli. Jual beli ni maknanya pembeli dan penjual bertolong-menolong. Penjual dia menolong customer dapatkan barang. Pembeli pula membantu penjual untuk dapatkan untung. Itu dia panggil hukum jual beli ataupun hukum al-buyu'. Yang kedua, akad salam. Akad salam ni ialah akad tempah. Contohnya anda nak pergi ke mungkin anda ambil contoh, mungkin Abami pandai buat almari. Tapi masalahnya Abami nak buat almari ataupun Abami ni kontraktor lah nak buat rumah. Pandai buat rumah. Anda pula perlukan rumah. So macam mana muawanah tu berlaku, macam mana membantu tu dia berlaku, iaitu anda ada duit beri kepada Abami untuk Abami dapatkan untung. Abami pula hak pandai buat rumah, mesti dengan niat ikhlas untuk buat rumah yang terbaik. Tanpa mencacatkan keuntungan tapi nak bagi servis yang terbaik, bukan tipu simen, bukan kurangkan simen, kurangkan pasir dan seumpamanya. Okey, jadi itu dia panggil muawanat, maknanya Abami tolong saya dapatkan rumah yang terbaik, saya pula tolong Abami untuk dapatkan untung daripada pembinaan tadi. Tapi masalahnya Abami tak cukup modal. Abami tak cukup modal. Jadi bila Abami tak cukup modal, walaupun rumah tu belum wujud, jadi anda berikan duit dulu. Beri duit dulu walaupun rumah belum siap, dia panggil akad salam. Dia panggil akad salam. Okey, yang ketiga, akad istisna. Macam akad salam tadi, dia bukan saja, kalau rumah dia ada dua bentuk lah. Kalau kita bayar by progress, itu dia panggil al-istisna. Tapi salam ni kalau contohnya kita beli ataupun kita tempah benda yang belum wujud, kemudian seketul dia wujud, itu dia panggil salam. Tapi kalau kita bayar by progress, katakan contohnya kita buat rumah by stages, contohnya ada 10 peringkat. Peringkat yang pertama siap tapak saya pun bayar tapak. Siap dinding, saya pun bayar dinding. Sebagai contoh, itu dia panggil akad istisna. Yang keempat, akad ijarah. Ijarah ni akad sewa. Akad sewa ni maknanya ialah saya bayar kepada tuan rumah jumlah yang tertentu sebab duduk rumah dia. Okay, jadi maknanya saya bantu tuan rumah dapatkan untung. Tuan rumah pula bantu saya untuk dapatkan kediaman. Jadi dia dua hala. Dia panggil bilateral contract ataupun kontrak muawanah, bantu-membantu. Yang ketiga, konsep musyarakah. Saya dapat satu business project untuk supply, katakan contohnya sanitizer ke hospital. Sebanyak mungkin 10,000 sebulan, tapi duit saya tak cukup. Jadi saya ajak partner saya berpakat, saya keluar 5,000, dia keluar 5,000, untung katakan 6,000. Jadi maknanya saya pun berpakat modal dengan dia. Maka itu namanya musyarakah. Jadi saya dengan dia yang berpakat modal tadi, orang panggil musyarakah. Jadi maknanya kontrak ni juga adalah kontrak bantu-membantu, bukan kontrak satu hala. Sama juga kontrak syuf'ah. Syuf'ah ni dia ada banyak jenis, ada syuf'atul jar dan seumpamanya. Mana kalau saya nak jual tanah, saya ada jiran. Saya ada jiran. Saya tak boleh jual tanah tu kepada orang lain dulu. Saya kena offer kepada jiran saya dulu. Kalau jiran saya tak berminat, baru saya boleh jual kepada orang lain. Sebab apa hukum syuf'ah ni ada? Sebab mungkin jiran kita nak dapatkan tanah baru. Tapi kalau dapat tanah sebelah, itu terbaik. Maka kita membantu jiran kita luaskan tanah dia. Dia membantu kita untuk dapatkan untung daripada jual tanah yang kita nak jual. Macam Rahnu pun sama. Akad dua hala, ini gadaian. 8 kordon. Yang ke-8 yang kordon tu dia tak masuk dalam dalam bilateral. Kordon tu dia masuk dalam dalam kontrak satu hala, yang ke-8 tu. Okey.
Yang ke Maaf je lah. Minta ulang balik. Silakan. Syuf'ah tadi ke syuf'ah? Syuf'ah ni dia begini syuf'ah ni ini tak boleh terjemah dalam bahasa Melayu kita. Anda tak jumpa term dalam bahasa Melayu kita. Syuf'ah ni ialah kalau kita nak jual satu benda, kita kena jual kepada orang yang lebih dekat dengan benda tu. Contohnya dia panggil syuf'atul jar. Syuf'ah ni dia ada banyak konsep lah. Okey, syuf'atul jar ni sebagai contoh anda ambil, kalau kita nak jual tanah, kita ada jiran. Okey, kita kena offer kepada jiran kita dulu. Kena offer kepada jiran kita dulu, dan kalau jiran kita tak berminat nak beli, baru kita offer kepada orang lain. Itu dia panggil syuf'atul jar. Sesengah keadaan kalau dia ada mudarat, maka kadang-kadang wajib melakukan syuf'ah al-jar. Contohnya kita ambil rumah ni, kita beli kongsi 2 orang. Kongsi 2 orang. Bila kita nak jual kita punya share, kita kena offer kepada partner yang ada share dalam rumah tersebut dulu. Sebagai contoh. Itu hukum dia panggil syuf'ah dalam muamalat. Boleh faham saya? Okey. Okey, boleh. Okey, yang ke-9 musaqah. Musaqah ni ialah kontrak pengairan. Kita ada tanah tapi kita tak ada masa. Dia ada masa, dia ada kekuatan, dia ada kepandaian. Jadi dia boleh gali tali parit daripada sungai masuk ke tanah kita sebagai contoh. Sebab dia ada kemahiran tu. Maka dia panggil musaqah. Musaqah ni ada dalam banyak bentuk. Contohnya dia bagi untung bila mana hasil tu, bila mana pokok berbuah dan seumpamanya. Jadi musaqah ni maknanya dia panggil kontrak muawanah. Kita hok sibuk tak sempat nak buat perairan, ataupun kita tak sibuk tapi kita tak pandai nak buat perairan, maka kita upah orang. Jadi orang tu dia bantu kita untuk dapatkan tanaman yang berbuah, dan kita pula bantu dia untuk dapatkan hasil daripada buah. Itu dia panggil musaqah. Dan lain-lain kontrak, dan sebenarnya kontrak itu sangat banyak dalam Islam ni. Jadi sebab itu kita kata realitinya adalah majoriti kontrak adalah 2 hala, bukan kontrak 1 hala. Jadi persepsi orang kata bila Islam mesti murah, bila Islam mesti free, itu tak betul. Itu tak betul sebab asal dalam muamalat Islam ialah kita penjual ni kalau boleh, kita beli sesuatu benda tu menyebabkan orang yang jual tu boleh survive. Itu asas dia. Kita orang yang menjual pula kalau boleh kita jual satu barang tu, orang beli dapat manfaat yang terbaik. Itu yang kita nak dalam muamalat Islam. Jadi sebab itu dalam konteks kita Smart Eye ni, maknanya kalau boleh produk kita, servis kita adalah servis yang terbaik. Kita kena niat nak bantu customer kita, nak bantu pelanggan kita. Maknanya kalau anda ambil contoh, kalau kita HQ, kita dengan ejen, kita pun fikir macam mana nak bantu ejen-ejen kita, supaya ejen-ejen kita bukan sahaja kita kata beri servis untuk nak jual SIM card kita, tetapi ejen-ejen kita juga dia mendapat manfaat. Contohnya untung dan seumpamanya dapat survive dalam kehidupan. Jadi itulah kita kata asas dalam muamalat, iaitu kontrak 2 hala ataupun bilateral kontrak ataupun kontrak muawanat. Lebih tepatnya ialah kontrak muawanat dalam konteks Islam. Okey. Seterusnya kita pergi kepada kaedah-kaedah penting muamalat. Okay, kaedah-kaedah penting dalam muamalat. Kalau anda ambil contoh dalam muamalat ni, anda beri satu gambaran. Sebab kadang-kadang orang dia tak faham bahawa sebenarnya muamalat ni bukan ekonomi Islam. Sebab ekonomi Islam ni jauh lebih luas daripada muamalat. Contohnya cukai. Yang kita ada dokumen hijau sebagai contoh. Itu bukan muamalat. Contohnya pengurusan hasil minyak. Hasil bumi, galian dan seumpamanya, itu bukan muamalat. Urusan tanah, itu bukan muamalat. Tapi tanah, hasil bumi, cukai, kesemuanya adalah termasuk dalam kategori ekonomi Islam. Okay. Tapi muamalat ni, asasnya kita bincang sebelum ni. Halal, haram dan seumpamanya. Seperti jual beli, mudarabah, salam, istisna, rahnu, ijarah dan lain-lain, itu semua dalam kategori muamalat. Jadi perbankan, takaful dan seumpamanya,
itu semua hanya dalam kategori muamalat. Itu bukan all about ekonomi Islam. Itu bukan ekonomi Islam keseluruhan. Itu sebahagian daripada ekonomi Islam. Jadi kalau perbankan, muamalat, capital market, kesemua ini dia tak lari daripada hukum muamalat. Tapi dia tak berkait dengan hukum tanah, tak berkait dengan hukum yang kita sebutkan sebagai hukum galian dan seumpamanya. Jadi nak turunkan harga rumah bukan bank. Nak turunkan harga cukai bukan bank. Itu isu ekonomi yang bukan isu muamalat. Turunkan harga rumah bukan bank. Nak beli rumah itu bank. Nak beli rumah macam mana kontrak nak beli itu hukum muamalat. Tapi nak turunkan harga rumah, macam mana kerajaan nak uruskan perumahan, pembinaan tanah dan seumpamanya, itu bukan muamalat. Itu hukum pengurusan tanah yang termasuk sebahagian daripada isu ekonomi Islam. Tapi bukan isu muamalat Islam. Ini kita kena beza antara muamalat dan seumpamanya. Jadi sebab itu kadang-kadang, okey Ustaz Mamduh, dipersilakan. Okey, jadi maknanya kalau kita ambil sudut yang anda sebutkan tadi, kita nak pulihkan ekonomi ni bukan perbankan Islam. Perbankan Islam ni orang kata sebahagian kecil sahaja sebenarnya daripada ekonomi Islam keseluruhan. Jadi cuma kita malam ni kita tak nak sentuh, bukan topik kita keseluruhan ekonomi Islam, tapi kita hanya berkisar tentang muamalat Islam sahaja. Okey. Jadi ana plannya pembentangan kita mungkin dalam sekitar setengah jam. Sebab muamalat ni kadang-kadang dia ada heavy dia sikit. Jadi kalau lama-lama sangat anda takut heavy, takut berasap kita punya kompresor. Okey, jadi mungkin anda akan sentuh 2-3 perkara lagi, kemudian kita akan buka untuk soal jawab insya-Allah. Okey. Jadi dalam muamalat ni hukum asal muamalat adalah harus. Hukum asal muamalat adalah harus. Jadi menurut kaedah syariat, hukum asal bagi sesuatu perkara yang bersifat keduniaan dan kemudahan manusia adalah harus selama mana tidak dimasuki oleh unsur-unsur haram. Kaedah berbunyi al-aslu fil al-asya' al-ibahah. Hukum asal bagi sesuatu adalah harus. Dalilnya ialah firman Allah Ta'ala, huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala yang ada di bumi. Maknanya yang ada di bumi ni semua Allah buat untuk kita. Termasuk tangible dan intangible. Tangible ni makna benda yang boleh sentuh. Contohnya kita nampak rumput, beras, padi, buah, kereta. Ini semua benda boleh sentuh. Okay. Semua benda yang boleh sentuh ni Allah Ta'ala kata aku buat untuk kamu. Kereta walaupun nampak zahirnya manusia buat, tapi yang beri idea, yang beri bahan asas bina kereta, yang berikan pokok getah akhirnya jadi tayar, yang berikan galian besi akhirnya kita boleh buat enjin sebagai contoh. Kesemua yang aku jadikan di dunia ini untuk kamu wahai manusia. Jadi maknanya asalnya ialah semua benda dunia ni adalah untuk manusia pakai. Termasuk benda intangible, benda yang tak boleh sentuh, tapi benda tu boleh nampak. Contohnya kontrak perjanjian, cara kita pembayaran online, itu semua benda tak boleh sentuh. Jadi semua benda ni adalah Allah jadikan untuk kita manusia. Jadi maknanya asalnya ialah semua yang wujud atas dunia ni untuk kita pakai, untuk kita guna, untuk kita dapat manfaat, untuk kita utilize dan seumpamanya. Jadi semuanya hukumnya adalah halal. Maka yang haram itu hanya yang disenaraikan haram sahaja. Ni kita kena faham. Maknanya bila kita kata semuanya halal, maka apa yang haram? Yang haram itu hanya yang disenaraikan sahaja. Kalau tak termasuk senarai itu, benda tu dalam senarai haram, maka hukumnya adalah harus. Jadi sebab itu orang kata kitab fiqh ni semua dulu cakap haram. Betul lah. Sebab kitab fiqh ni kerjanya senaraikan benda yang haram. Selain yang haram tu, semuanya harus. Sebab apa? Sebabnya yang harus itu terlalu banyak, tak boleh senarai. Yang haram itu terlalu sedikit, boleh senarai. Jadi maknanya, yang haram itu terlalu sedikit, nak berbanding dengan yang halal. Itu dia punya konklusi dia. Jadi sebab itu,
dalam bab muamalat, hukum asal transaksi, kontrak, macam mana nak buat, macam mana nak bayar duit, berapa nak bayar, nak pakai amount apa, macam mana cara kita nak buat kontrak semua, asalnya adalah harus. Asalnya adalah harus. Kecuali kalau ia disenaraikan haram sahaja, baru dia akan jadi haram. Okey, so maknanya kita sekarang, kerja kita ialah kita kena cari yang haram. Kalau kita ulama nak ijtihad, kerja kita bila orang tanya masalah, Ustaz, apa hukum kita nak jual beli, kita nak bayar secara online, apa hukum dia? Kalau cari kitab fiqh, tua tak jumpa. Bukan kata tua, mati pun tak jumpa lagi. Sebab apa? Bayar online tak ada dalam kitab fiqh. Dah bila tak ada dalam kitab, tak ada hukum ke? Ada. Sebab hukum dia senaraikan yang haram. Jadi kita pun cari dalam kitab fiqh. Kita pun faham kontrak pembayaran online, macam mana cara dia, proses dia. Lepas kita faham cara proses semua, maka barulah kita buka kitab fiqh. Sebab apa buka kitab fiqh? Nak cari unsur-unsur haram. Bila kita cari unsur haram, tengok jual beli secara online, dan tengok tak ada unsur haram. Tapi tak ada nas kata halal. Maka apa hukum dia? Hukumnya adalah balik kepada hukum asal harus. Itu dia punya kaedah dia. Sebab itu dalam ijtihad ni sangat penting untuk tahu hukum asal. Sebab bukan semua hukum asal haram. Harus. Ada benda hukum asal haram. Yang ni kita akan bincang nanti insyaAllah. Kalau harta orang nak ambil, hukum asalnya haram. Maka kita kena cari dalih halal. Nanti itu kita akan ada topik nanti. Tapi kalau bab muamalat, hukum asalnya harus. Nak kata haram, kita kena cari dalih haram. Makanan, hukum asalnya harus. Kalau kita kalau orang tanya hukum, kita kena mahir tentang elemen-elemen haram dalam bab makanan. Sama juga minuman, hukum asalnya harus. Nak tahu minuman tu halal ke haram, maka kita kena mahir tentang unsur-unsur haram dalam bab minuman. Baik, contohnya saya ambil. Orang tanya kita, Ustaz, apa hukum minum kopi redik? Apa hukum dia? Kalau cari kitab fiqh, kopi redik tua tak jumpa. Sebab benda tu tak wujud zaman dulu. Tapi macam mana ulama ijtihad? Ulama ijtihad step yang pertama, dia kena kategorikan dulu. Minuman ni kategori asalnya haram ke halal? Harus ke haram? Jawapannya ialah harus. Sebab dia termasuk dalam kategori al-asya' minuman. Baik. Bila asalnya harus, maknanya kita punya kerja sekarang ialah cari unsur haram. Okay, kita membuka kitab fiqh. Kita buka kitab fiqh, mengaji kitab fiqh. Conclusion kita dapat faham, haram dalam bab minuman satu je, elemen dia. Elemen haram dalam bab minuman ialah mabuk. So, apa kita punya kerja? Sekarang ni kita kaji kopi redik, mabuk ke tak mabuk? Kita tanya orang minum. Mabuk tak mabuk? Dia kata tak mabuk. Tak mabuk, maka mudah je. Default hukum, balik hukum asal, iaitu harus. Kita pun keluar fatwa, kopi redik hukumnya harus. Macam mana cara dia? Yang pertama, tahu hukum asal. Yang kedua, mahir tentang haram, elemen haram dalam bab minuman. Yang ketiga, pastikan elemen haram tu tak wujud dalam minuman, maka kita akan tahu rizak hukum baik. Sama juga dalam muamalat. Hukum asal muamalat harus. Maka nak tahu hukum satu benda baru, kita kena tengok buka kitab apa elemen haram dalam muamalat. Bila kita buka kitab, kita dapati elemen haram dalam muamalat ada 3. Riba, gharar, batil. Yang ni jangan tanya dulu sebab yang ni panjang jawapan dia, kita kena mengaji ni. Nanti kita akan ada bab apa itu riba, apa itu gharar, apa itu batil. Baik. Jadi maknanya lepas kita faham yang tu, kita akan masuk bab yang seterusnya. Nak tengok bila orang tanya hukum muamalat, Ustaz, apa hukum jual beli secara online? Kita pun tengok, ada tak riba? Ada tak gharar? Ada tak batil? Kalau tak ada unsur-unsur tadi, dia akan balik hukum asal default, hukumnya adalah harus. Tu yang kita anda dah bagi contoh dalam sesi kita lepas. Maka itulah kalau kita ambil mudahnya ialah asal muamalat. Jadi sebab tu contohnya dulu orang kata smart eye ni tak syariah compliant. Okey, bila orang kata smart eye tidak syariah compliant, dia kena buktikan apa haram yang wujud pada smart eye. Apa haram dia? Bukti halal tu burden untuk buktikan halal bukan atas kita, atas orang yang kata haram. Jadi dia kena kemukakan hujah-hujah dia. Kalau dia tak ada hujah, riba tak wujud, gharar tak wujud, batil tak wujud,
maka tidak ada hak untuk kata SMAI adalah tidak syariah compliant. Itu saya dah terang itu masa kita buat roadshow tentang asas-asas ataupun tentang hukum yang berkait dengan telco. Jadi ini anda ambil secara umum berkaitan dengan hukum asal muamalat yang menjadi asas kepada ijtihad ulama untuk nak memahami hukum muamalat. Maknanya seseorang ulama tu bila nak fatwa tentang hukum muamalat, dia kena mahir apa itu riba, dia kena mahir apa itu gharar, dia kena mahir apa itu batil. Jadi masa setakat itu sahaja insya-Allah untuk malam ni. Apa itu batil, apa itu gharar, apa itu riba, insya-Allah kita akan bincang pada masa akan datang insya-Allah. Okey, jadi anda serahkan dulu kepada saudara Farizwan untuk slot soal jawab ataupun untuk slot seterusnya. Silakan. Okey, baik. Terima kasih kepada Ustaz. Jadi kita teruskan dengan sesi soal jawab di mana setakat ni hanya ada satu soalan daripada Fahmi lah, soalan awal yang diberi. Seperti yang Ustaz post dalam ni ruangan chat. Okey, terima kasih Fahmi terima kasih Farizwan. Yang Fahmi mesej anda tadi ada 5 soalan. Ada 5 soalan. Okey, apakah zuhud sebenarnya? Okey, zuhud ni kalau bahasa mudah faham, daripada banyak definisi, zuhud ni maknanya harta dunia tu kat tangan kita tapi bukan duduk dekat hati kita. Kalau bahasa mudah fahamnya. Jadi maknanya orang yang zuhud ni tak semesti miskin. Dulu saya masih budak-budak, saya faham zuhud ni mesti bajunya compang-camping, bajunya lusuh baru zuhud. Kalau pakai baju mahal bukan zuhud. Itu salah. Itu salah. Zuhud ni maknanya kalau bahasa mudah fahamnya ialah harta dunia ni berada di tangan tapi tak masuk dalam hati. Kita kaya macam mana pun, tapi harta tu kita pandang tepi lah. Yang kita pandang ialah akhirat. Kita pergi masjid, kita buat ibadat, harta yang kita ada kita sedekah dan seumpamanya, maka selama mana kita harta tu tak masuk dalam hati, harta tu tak jadikan kita riak, kita takabur, maka itu namanya zuhud. Kalau kita miskin sekalipun tapi hati kita terkasima dengan dunia, duk fikir, oh ya aku ni kalau ada rumah besar ni sedap aku action ni. Kalau aku ada kereta Porsche kan bagus aku action. Padahal dia tak ada pun. Dia ada kereta kancing buruk je sebagai contoh. Walaupun dia kancing buruk, tapi niatnya tadi kalau aku dapat Porsche, aku akan action dan seumpamanya, maka dia bukan seorang yang zuhud walaupun dia miskin. Zuhud ni maknanya kalau sama dia miskin atau kaya, tapi harta dunia tak masuk dalam hati dia. Tapi harta tu ada kat tangan dia. Tapi kalau harta tu masuk dalam hati dia walaupun miskin sekalipun, maka dia bukan zuhud namanya. Sebab tu kita tengok para sahabat. 10 sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah, kesemuanya adalah antara yang terkaya. Yang kaya dalam negara Islam. Macam contohnya Abdurrahman bin Auf sebagai contoh antara yang terkaya. Contohnya kita ambil Abdullah bin Zubair, antara salah seorang sahabat yang dijanjikan syurga oleh Allah. Dia antara yang terkaya di kalangan para sahabat radhiyallahu taala anhum. Okey, jadi takrif zuhud ni yang kedua soalan Bami. Macam anda kata tadilah, mana ada banyak takrifan tapi ringkas anda boleh sebut mudah kita faham. Harta dunia tak masuk dalam hati, harta dunia duduk di tangan tapi tak masuk dalam hati. Okey, yang ketiga kaedah asas dalam fiqh muamalat. Soalan Bami ni ringkas tapi jawapannya panjang. Macam mana panjang? Hak Abang tanya ni, jawapannya ialah hak kita mengaji dua siri ni, itulah jawapan dia. Asas muamalah, asalnya haruh dan seumpamanya. Jadi jawapan lebih detail kepada Abang ini kena ikut kita punya usrah dalam 2-3 siri lagi. InsyaAllah kita akan faham asas-asas muamalah insyaAllah. Okay, yang keempat, kontrak dalam muamalah Islam. Kontrak yang muamalah ni memang banyak lah. Macam anda senaraikan tadi ada 10. Sebenarnya lebih dari 10, 20 pun lebih. Jadi kontrak ni banyak. Kontrak musyarakah, musaqah, kontrak al-buyu', kontrak ijarah, isti'arah dan macam-macam lah. Kontrak tu banyak. Jadi yang kontrak ni insya-Allah pun kita akan mengaji insya-Allah kalau diizinkan Allah. Yang kelima, rukun dan syarat jual beli. Rukun ni ada penjual, ada beli, ada barang, ada kontrak. Ada 4 rukun. Syarat tu banyaklah. Syaratnya mesti barang yang dijual tu mesti barang yang halal, mesti barang yang wujud, mesti barang yang realiti. Dan tidak berlakunya kita kata tadlis, mana penipuan ataupun
kecelaruan dalam hakikat sebenar barang. Itu antara syarat lah, tapi bab rukun jual beli ni pun panjang kalau kita nak bahas. Jadi insya-Allah kita akan sampai masa kita akan cuba untuk nak dalami semua benda ni. Jadi untuk ke depan ni insya-Allah plan kita di peringkat SMAI, kita akan buat kelas muamalat berkala insya-Allah setiap bulan kepada publik insya-Allah. Usrah ni satu cerita dah. Jadi kita akan buat kepada publik, rancangnya cadangannya pada 20 anda lupa dah 25 kata silap ananya. Kita akan buat kelas muamalat yang pertama peringkat publik. Jadi insya-Allah waktu kita akan bincang tentang rukun, syarat jual beli dan seumpamanya. Okey. Jadi terima kasih kepada Abang Mi. Ada 5 soalan daripada Abang Mi. Okey, ada soalan lain? Nah, Ustaz. Tanya sikit pasal syubhah tadi tu. Contoh Apa? Dulu pernah duduk rumah sewa. Lepas tu Ana kongsi dengan ahli beg tu untuk beli peti sejuk. Lepas tu sampai satu tempoh Ana nak keluar daripada rumah tu. Jadi Ana wajib jual share peti sejuk Ana tu pada ahli beg dulu lah. Itu syubhah ke macam mana? Okey Ustaz Arif. Betul. Itu dia panggil hukum syubhah. Dalam bab tu wajib Ustaz jual ke dia dulu. Gitu. Itu bukan sunat dah tu, wajib Ustaz jual ke dia dulu. Sebab dia akan menghadapi orang kata burden rakan kongsi. Begitu. Maknanya kalau dia kata tak apalah, anda tak minat untuk beli bagai atas paruh tu, atau jual kepada orang lain. Tu okeylah. Tapi dari segi hukumnya, satunya akhlak pun sama. Akhlak kita kalau kita nak jual sesuatu barang, kita kena offer kepada orang yang terdekat dulu. Itu dia punya akhlak dia. Okey, syukur Ustaz. Okey, satu lagi nak tanya berkenaan tentang upah ikut peratus. Benda ni pernah boom sekejap lepas isu Ustaz Abid Liu dulu kan. Dia kalau upah itu mana? Macam ni. Kita upah pada orang untuk cari derma buat sekolah atau buat masjid contoh. Lepas tu upah dia adalah 10% daripada jumlah yang dia cari. Kalau dia dapat 1,000, dia dapatlah upah 100. Macam tu boleh ke tak boleh tak? Okey, syukur Ustaz, terima kasih banyak. Yang tu depend Ustaz. Mana satunya ialah contohnya yang beri itu adalah owner kepada aset, tak sama dengan yang beri itu adalah dia sendiri. Ustaz boleh faham tak? Contohnya anda buat sekolah Anda buat sekolah. Anda nak dapatkan derma. Jadi anda offer kepada kawan-kawan saya ustaz hak banyak akses dengan masjid surau ni. Kalau entah boleh carikan derma untuk sekolah anda, 10% dah bagi dekat entah. Anda tak nampak satu halangan untuk nak kata benda tu halal. Kalau bahasa mudahnya, anda tak nampak halangan lah, mana tak nampak ada unsur haram kat situ. Okey? Berbeza dengan anda yang cari derma, contohnya, anda ambil contoh, anda buat satu NGO, anda cari derma untuk Palestin. Orang Palestin tak minta dengan anda pun. Anda yang buat NGO tu untuk derma kepada Palestin. Tak sama dengan kes tadi. Sebab kes tadi, orang yang tentukan nilai dan harga tu bukan orang yang ada interest. Orang yang ada benefit. Tapi yang ni kita yang tentu, kita yang ada benefit. Contoh kita tetapkan 30%. Adalah anda dengar orang sebut yang 30% tu. Maksimum itu ditetapkan oleh ni. Tapi 30% tu bagi anda ada isu sebenarnya. Sebab dalam kes tadi dia kena refer kepada, dia tak boleh refer kepada kaedah zakat. Zakat ni tak sama dengan kaedah dengan isu tadi. Kalau zakat al-amilina 'alaiha sebenarnya ia bukan untuk orang yang kerja saja tapi untuk pengurusan keseluruhan. Tapi contohnya kalau kita ambil contoh, kalau macam NGO dia ambil 30%, kalau dikutip derma untuk Gaza dapat 10 juta, untuk dia 3 juta tau. Untuk dia. Jadi kalau saya yang derma, saya tak akan beri 30% kepada orang yang kutip. Kalau saya sendiri hak tukar kutip lah. Saya tak akan beri dan saya tak akan redha. Maknanya banyak persen dapat kepada orang kutip berbanding dengan apa yang saya nak serahkan kepada Gaza. So apa kaedah yang sebenar? Kaedah yang sebenar sepatutnya dia kena pakai kaedah anak yatim. Wala ta'kuluha israfan wa bidaran an yakburu. Jangan kamu makan harta anak yatim secara israfan, secara banyak. Jadi sebab itu, contohnya kita ambil, kalau contohnya kita ni bekerja gaji 3,000, kita berhenti kerja untuk buat benda tu, jangan kita dapatkan upah kita sampai 10,000. Itu dah masuk israfan. Maknanya dah masuk jumlah yang melampau. Walaupun kita kata 30%, tapi 30% tu actualnya
realitinya 30,000 ataupun kalau 10 juta dapat 3 juta. Itu dah sangat israf. Jadi sebab itu dalam konteks ni sebenarnya dia tak sepatutnya letakkan persen, tetapi dia kena cap berapa untuk orang yang usahakan untuk dana dan seumpamanya, sebab dalam keadaan ni ialah dia boleh dapatkan balik apa yang dia hilang, bukan untuk kayakan diri dia dengan kerja-kerja charity. Itu anda punya pandangan lah yang berkait dengan persen kutipan dana dan seumpamanya. Maknanya rangkanya berbeza antara pemberi dan beneficiary, dan dia beneficiary dan dia adalah penentu kepada persen itu sendiri. Sangat berbeza. Wallahu ta'ala alam. Okey. Terima kasih. Okay, syukur. Okay, baik. Nak buka kepada sahabat lain kalau ada soalan lagi. Soalan dalam soalan dalam chat. Dalam chat ada. Okay, dalam chat ada soalan daripada Zahri Hasan. Betul. Saya Ustaz nak tanya, bagaimana hukum jual beli hasil buruan binatang halal dari hutan ladang yang diletakkan papan tanda oleh kerajaan individu dilarang berburu binatang? Okey, terima kasih saudara Zahri ya. Jadi hukum jual beli itu dia sah, dia ada hukum ni, dia ada sah tapi haram. Ada sah tapi haram. Contohnya dia ada sah ni sebab dia panggil muamalat ni dia panggil nafis. Contohnya kita jual beli ada benda hukum jual beli haram, sah tetapi haram. Sah ni maknanya kita tak perlu pulangkan balik dan kita tak perlu fasah akad tadi, tetapi hukumnya adalah haram. Haram ni maknanya kalau kita bertaubat kita hanya istighfar tapi tak perlu fasahkan akad tadi. Okey, so maknanya dalam konteks jual beli hasil buruan ni, yang pertamanya sah sebab sah si pembeli tadi, sebab si penjual telah menjual sesuatu yang memang kita kata dah halal dari segi hukum buruan dan seumpamanya. Dan kemudian yang haram tu ialah langgar peraturan ataupun langgar kita kata undang-undang yang telah ditetapkan oleh kerajaan. Okay. Jadi buruan tadi bukan hak kerajaan. Jadi buruan tadi sebenarnya hak publik. Tetapi kerajaan mungkin nak jaga binatang tadi daripada pupus dan seumpamanya, atau tempat tu tak sesuai takut kena orang bila kita menembak dan seumpamanya, maka sebab larangan kerajaan itu ada sebabnya yang tersendiri. Maka kalau sebab larangan itu valid dengan hukum, kalau kita langgar juga maka kita haram bak langgar tadi, tapi harta buruan tu kita boleh makan atau kita boleh jual. Sebab kalau kita tak makan, kita tak jual, kita buang, lagilah membazir. So bukan kerajaan nak ambil ke dia untuk dia makan. Tapi larangan tu bukan kerana binatang tu hak kerajaan, tetapi mungkin mergas tua nak elakkan daripada pupus atau seumpamanya. Okay, wallahu ta'ala alam. Okay, yang seterusnya daripada Umur Rijal. Assalamualaikum Ustaz, bagaimana pandangan Ustaz tentang wang kripto? Yang ni panjang ni. Boleh tengah tapi panjang. Tapi ringkasnya bagi ana wang kripto ni akan rosakkan ekonomi negara. Dan dia ni wang kripto ni, kalau kita ambil contoh kalau wang kripto dia ada banyak bentuk lah, tapi hak yang nak fokuskan contohnya macam Bitcoin. Yang orang jual beli Bitcoin tu yang akan melabur nanti naik harga dan seumpamanya, itu bagi anda jelas hukumnya adalah haram dan bercanggah dengan konsep mata wang dalam Islam. Tapi kalau wang kripto tu dalam bentuk kita kata bayaran ataupun dalam bentuk kita kata online payment, contohnya macam macam payment gateway dan seumpamanya, itu tak jadi isu. Wallahu ta'ala alam. Yang terakhirnya ialah hukum beli barang dengan orang Syiah. Hukum beli barang orang Syiah tak ada masalah. Bukan kata Syiah, orang kafir, hak jajilah kafir pun tak ada masalah. Jadi muamalat dengan non-Muslim, hukumnya adalah ijma' adalah harus. Wallahu ta'ala alam. Selama mana barang tu halal, selama mana barang tu adalah suci. Kalau barang tu haram, itu cerita lain lah. Okey. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam kata. Silakan Mazul. Tadi nak sambung sikit soalan berkenaan dengan kripto tadi tu.
Okey. Okey, sebenarnya ada satu pandangan, dia mengatakan sekiranya kita beli kripto ni, Bitcoin ataupun apa-apa mata wang online ni untuk menyimpan nilai. Maknanya itu dia kata dibolehkan, cuma tak jelaslah dibolehkan tu setakat mana. Cuma orang yang bercakap ni pun seorang yang pakar jugalah dalam apa ekonomi Islam ni. Jadi dia kata kalau kita beli kripto tu untuk simpan kita punya nilai. Dia kata dibenarkan. Kena pandangan Ustaz. Okey. Syukur, terima kasih. Anda rasa anda tahu siapa yang sebut tu, anda pun kenal dia dan anda pun baik dengan dia. Tapi anda tengok hujah dia tu memang sangat tak tepat lah. Contohnya dia kata mata wang ni adalah disebabkan oleh keperluan hari ni. Salah. Mata wang fiat ni bukan keperluan hari ni. Mata wang fiat ni kita pakai sebab Amerika punya pasal. Kalau mereka tak paksa kita waktu 70-an dulu, tak ada orang nak pakai wang fiat ni sebenarnya. Itu antara hujah dia, anda tengok memang tak betul dengan fakta lah. Sama juga hujah dia berkaitan dengan cryptocurrency ni. Siapa kata boleh simpan nilai untuk nak tunggu naik harga? Itu antara sebab kenapa riba al-qard itu diharamkan. Sebab apa kita tak dibenarkan kita beli emas tukar dengan perak sebagai contoh, anda ambil secara klasik. Sebab apa mesti on the spot? Sebab nak jaga supaya nilai itu tidak dispekulat. Sebab itu bukan saja haram dari segi hukum, tetapi sebenarnya salah dari segi undang-undang sebab spekulasi nilai mata wang itu boleh merosakkan mata wang negara. Buktinya krisis 99 itu disebabkan oleh spekulasi mata wang. Sebab tu mana-mana dunia hari ini sebenarnya meletakkan salah satu kesalahan undang-undang negara ialah membuat spekulasi terhadap mata wang masing-masing. Jadi kalau kripto itu dijadikan mata wang, kemudian boleh dispekulat. Spekulat ini maknanya orang tu beli sebab nak tunggu harga naik. Itu salah dari segi undang-undang dan merosakkan mata wang mana-mana negara. Sebab itu sudah menjadi bukti selepas daripada krisis 1999 yang dikatakan Soros dia beli mata wang banyak-banyak, kemudian ditunggu naik dan kemudian dijual banyak-banyak menyebabkan mata wang jadi merudum disebabkan oleh spekulator yang merosakkan mata wang pada waktu itu. Jadi sebab itu kalau kita tengok mana-mana dunia hari ini, kalau kita nak pergi negara dia, bila nak masuk negara dia, kita kena isytihar berapa duit yang kita bawa, kita kena isytihar mata wang kita kalau melebihi RM10,000. Kalau kita bawa Malaysia ringgit masuk ke Indonesia sebagai contoh, kalau lebih daripada RM10,000 kita kena isytihar. Kalau kita pula keluar daripada Indonesia bawa lebih daripada RM10,000 pun kita kena isytihar. Sebab apa? Sebab dia takut kalau orang tu bawa sampai berbilion ringgit keluar daripada Malaysia ataupun masuk ke Malaysia, dia memang takut dia keluarkan duit tadi, dia simpan, dia tunggu naik, lepas tu dia jual. Bila dia jual sekali, berdebuk jatuh mata wang tersebut. Jadi sebab itu, bila jatuh mata wang tersebut, yang jadi mangsanya ialah semua pemegang kepada mata wang tersebut. Dan begitu juga cryptocurrency. Lagi teruk sebab kita tak tahu mana market sebenar dia. Wallahu ta'ala alam. Okey, Ustaz. Cuma yang Bazul tentang cryptocurrency ni, nanti kita akan faham dia bila kita faham satu istilah dalam keuangan ni, dia panggil dia panggil bubble tulip. Kalau kita faham bubble tulip, kita akan faham apa masalah pada kripto ni. Ya tu rasa kalau tu kita kena buat slot khusus tentang cryptocurrency ni. Sebab kalau nak terang, mungkin secara umum saya boleh terang macam itulah, tapi kalau kita nak faham apa masalah, apa dia punya risiko dia kepada negara, kita kena faham berkenaan dengan dia panggil contohnya bubble tulip, island, macam-macam lah dia punya term-term dalam, bukan term lah, dia punya isu-isu dalam sejarah spekulasi dalam konteks dunia, supaya kita faham bahawa spekulasi dalam membeli dan menyimpan nilai kripto itu adalah merupakan satu ancaman besar kepada mata wang negara sebenarnya. Okay. Setuju Ustaz, setuju. Kita adakan satu sesi kelas kripto sendiri. InsyaAllah.
Tadi kalau keluar elang awal sikit, aman nak masuk tu. Assalamualaikum Ustaz. Salam kata. Nak tanya ni, kalau menyimpan dalam ASB ataupun menerima duit yang macam ayah kita meninggal dunia lah kan, kita terima duit ASB dia, apa hukum dia? Okey, terima kasih. Kalau kita terima duit dia, kalau kata contohnya duit tu ada riba, kita kena bersihkan dulu riba tu. Sebab riba ni bukan bahagian pesaka kita. Nak bersihkan macam mana tu? Bersihkan tu maknanya kita kena keluar dah bahagian riba tu. Mana kita jangan jadikan pesaka. Maknanya contohnya lah kita ambil, kita terima pesaka katakan 110,000. Kita tengok 10,000 tu interest daripada konvensional. Maka 10,000 tu kita kena sedekah kepada orang lain. Kita tak boleh ambil 10,000 tu. Tu maknanya bersihkan benda tu. Okey jelas Ada soalan lagi Ustaz dalam Putus-putus Ustaz. Tak berapa clear. Betul-betul. Okey, dia punya jawapan dia, kalau katakan contohnya ASB tu konvensional, ada interest riba, maka hak bahagian riba tu kita kena keluarkan daripada pendapatan kita. Contohnya lah, kita ambil contoh ayah kita, dia masa waktu dia simpan 10,000. Tapi lepas dia simpan 10 tahun, kita tengok interest keseluruhan ialah 1,000. Maka 1,000 interest tu kita kena sedekah 1,000 interest tu. Itu maknanya bersihkan riba daripada pendapatan. Boleh jelas tak? Jelas. Tapi benda tu dah lama berlaku. Kalau dah habis duit tu macam mana? Dia Dah kalau kenyang. benda tu kalau dah habis walaupun lama, dia panggil tasqutu bit taqadum. Dia tak gugur disebabkan benda tu telah berlaku. Jadi contohnya kalau kita dah berduit tu dah habis, kena ganti balik lah. Tapi kalau tak mampu nak ganti, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak taklifkan benda yang kita tak mampu. Gitu. Boleh faham tak? Maknanya kalau kita mampu ganti balik, kita ganti balik. Kalau tak mampu nak ganti balik, maka Tuhan tak taklifkan benda yang kita tak mampu. Gitu. Faham Ustaz. Terima kasih. Okey, syukran. Okey, Muhammad Hamzah, Ustaz boleh terangkan tentang hukum jual beli haiwan yang tak boleh dimakan dan jual beli anak haiwan itu mani mana baka dia, contoh kucing, biawak dan lain-lain. Kalau ikut kepada mazhab kita Syafi'i, binatang-binatang yang kotor yang tidak bermanfaat tak boleh jual beli. Tetapi dari segi umumnya kalau benda tu ada manfaat walaupun tak dimakan, maka hukumnya boleh dijual beli. Contohnya kucing. Tengok kucing Itali. Kucing Itali tu comel, bulu dia halus dan lebat serta panjang. Orang jual 300 ekor. Boleh beli tak? Boleh. Walaupun kucing tu tak dimakan tapi ada manfaat dia. Maka boleh dijual beli. Tak ada masalah. Ada satu soalan daripada Ustaz Arif. Apa hukum Okta FX? Okta FX tu apa dia tu? Sebab sekarang ni banyak sangat skim-skim orang buat macam-macam. Jadi Okta FX ni benda-benda yang macam ni banyak sangat berterabur dalam dunia kita hari ni. Okta FX ni platform pelaburan tak? Forex online. Dia begini, kalau jenis hak Dia yang hampir platform macam forex pelaburan lah. ni, kalau bukan under Suruhanjaya Security ataupun bursa, kalau boleh cuba jauhilah. Kalau boleh cuba jauhi. Nak tanya tak kerti kan, tapi pasal tengok dekat YouTube banyak iklan tu. Risau sebab anak-anak kita, budak-budak muda tengok ya. Dia orang terpengaruh, dia orang install, dia orang buat benda tu. Sekarang ni elan judi pun berterabur. Wah, itu. Memang benda tu anda tengok memang kita ni bab puak kuasaan memang fail. Memang. Allah. Lagi Jadi satu Ustaz. Silakan. Pasal dah sentuh iklan judi tadi kan. Yang berlakon dalam iklan judi tu, apa hukum dia tu? Hukumnya memang haram dia. Memang berdosa tu. Ada ke pakai tudung duduk bagi iklan judi Sabah? Tu bagi anak penghinaan tu. Dah iklan hari raya,
lepas tu pakai tudung, lepas tu wawarakan judi. Bagi anda bukan setakat haram tu satu penghinaan kepada agama. Sepatutnya kena hukuman tegah patutnya tu. InsyaAllah Menteri Agama kita orang kita, insyaAllah. InsyaAllah, mudah-mudahan begitulah Mazi. Okey, baik. Saya mungkin 1 minit lagi kalau ada yang nak bertanya. Kita dah 10 suku lebih kurang. Yang OctaFX tadi tu lah, apa dia platform forex. Platform forex. So platform forex. Kita back in dekat dia punya account, dan kita akan ada satu account untuk trading lah. Banyak sekali SM forex macam-macam lah dia punya nama. Yang penting semua dia punya aktiviti dia tu sama dia. Untuk trading forex secara online. Okey, syukran. Syukran Bazul. Jadi kalau forex ni anda boleh katakan bahawa dia salah undang-undang dan ada masalah pada hukum. Kalau forex lah. Sebab forex ni sebenarnya kalau selain daripada money changer, selain daripada bank, memang tak boleh buat forex. Dan mustahil kerajaan beri lesen kepada forex online secara terbuka macam tu. Mustahil. Dia ada lesen, tapi lesen dia tak silap saya di luar negara, bukan di dalam Malaysia. Cumanya kalau dia kata lesen dia ada lesen tapi luar Malaysia, itu pelawak bohong belaka. Impossible. Sebab ana study banyak jugalah dia platform forex ni. Saja banyak masa kita baca tengoklah. So dia punya modus operandi dia samalah, dia menggunakan satu application online. So kita cuma dia banyak ejen lah dalam Malaysia ni yang kita boleh bank in gunakan local bank. Then kita ada account dan kita boleh trade forex. Cuma nak tak faham dia punya aktiviti tu. Adakah trading online ni benar-benar kita beli mata wang tu, ataupun kita just beli dia punya spekulasi dia naik turun tu. Yang tu yang kurang jelas dengan forex online ni. Okey, syukran Abazul. Dia sebenarnya tu nak kata bohong belaka tu Abazul. Dia tak ada istilah beli mata wang semua tu. Dia hanya main dalam platform online je. Ya. Dia memang confirm benda tu salah undang-undang. Sebab sebenarnya mana-mana negara dia tak akan benarkan spekulasi macam tu, dan rentas mata wang ni hanya boleh dibuat oleh money changer sahaja yang berlesen. Money changer yang berlesen tidak akan dibenarkan untuk trade secara online macam tu. Impossible. Kalau dia buat macam tu, taubat kena tarik lesen dia. Sebab dulu sebelum timbul forex online ni, platform online ni, dia ada satu platform yang dia panggil binary option. Binary option ni dia lebih kurang, kalau anak kata judi lah. Sebab dia punya aktiviti, dia punya cara dia, kita teka naik dan turun. Maknanya daripada minit satu kepada satu tempoh masa, currency itu akan naik ataupun dia akan turun. So kita letak, contoh kata kita letak naik. Bila kita betul dia naik, maknanya kita akan menang lah dia kita akan dapat profit lah kan. So anda nampak itu macam satu permainan teka. Teka naik ataupun turun, up ataupun down. Yang forex sekarang ni pun lebih kurang macam tu lah. Itu yang anda nampak lah. Memang salah undang-undang tu. Memang salah undang-undang tu. Ya. Sebab dia sebenarnya mata wang ni memang mana-mana negara memang ada akal, tak boleh dispekulit. Mana kalau dia buat macam tu, mana spekulasi lah tu.
Maknanya advice untuk ni akan naik, ni akan turun, mata wang ni akan naik, jom beli cepat, ni semua spekulasi. Masalah kita Malaysia ni, kalau bab kuasa benda macam ni memang terlalu teruk sekarang ni. Ada satu Pak Man Taylor tu, ana report 2 tahun baru tutup. Sebab yang platform Flex ni, ana tengok ramai juga orang kita terlibat. Dia menggunakan dalil dia di Arab Saudi lah, di Mesir lah, semua tak haramkan platform ni kan. Lawak mereka tu. Mana dia tahu benda tu ada di Saudi? Dan sebab dia pakai platform online kan. Macam hari tu lah, Swisscare lah di Switzerland lah. Apa Switzerland ni sudah kembangan je. China mereka buat kerja tu. China, Hong Kong, Macau buat kerja. Ustaz. Ya. Ingat tak yang pasal ni, saya sebut nama lah ya. Sebab nama company ni saya tak ingat dah. Yang Ustaz Arun dulu, dia buat sistem dia yang dia buat. Dia pungut duit orang. Lepas tu dia invest dekat kilang lah saya rasa. Ataupun dia beli kilang lah. Tetapi dia tak ada lesen untuk pungut duit tu. Dia tak ada lesen. Daripada segi hukum Islam tu macam mana? Dia hukum ni panjang cerita lah bab hukum ni. Satunya sebab kita hukum asal tu kita tak pakai dah. Bila tak pakai hukum asal, maka undang-undang yang akan tentukan keselamatan tu. Jadi bila undang-undang tentukan, maka di situ dia akan jadi isu. Antaranya ialah sebenarnya kutip dana untuk investment tu salah undang-undang. Kecuali orang yang ada lesen. Kalau tak ada lesen, tak boleh kita kutip duit untuk ni. Memang salah undang-undang dia. Memang salah. Contohnya kita kutip duit untuk melabur dalam syarikat ABC. Memang sebenarnya undang-undang tu salah. Dia termasuk dalam Akta Anti Money Laundering Act, Akta Pengubahan Wang Haram. Dia tak boleh kecuali kalau kita ada lesen. Contohnya kita dah register syarikat, katakan contohnya syarikat tu contohnya macam limited by guarantee sebagai contoh. Mungkin boleh. Tapi kalau kita buka kilang, kita buka pelaburan, tak boleh. Undang-undang dia kita buka kilang, nak kutip pelaburan kita kena register dulu kilang kita tu di bursa ataupun di mana-mana tempat yang diiktiraf oleh kerajaan. Maka lepas kita register tu baru kita boleh kutip pelaburan. Memang begitu undang-undang dia. Contohnya macam sekarang, macam Semak Air kita ada kilang. Kita tak boleh buka siapa nak melabur jom, tak boleh. Kalau anda nak buat, anda kena daftar dulu Semak Air ni masuk bursa ataupun masuk Suruhanjaya Security. Lepas dapat lesen tu, barulah anda boleh buka siapa nak melabur. Itu dia punya step dia. Jadi maksudnya dari sudut syarak, okey boleh. Tapi dari sudut undang-undang tu salah. Macam tu Ustaz? Satu sudutnya macam tu. Satu sudut betul macam tu. Tapi satu sudut kebiasaannya kena tipu. Biasanya. Maksudnya kena tipu ni kadang-kadang. Sekarang ni banyak penipu-penipu, scammers ni. Dia kata jom melabur ada kilang. Padahal kilang tu tak wujud pun sebenarnya. Tak. Masuk Ana tadi yang macam yang kita bincang tadi. Musyawarah kan? Musyawarah tu dia mengumpulkan dana kan. Jadi macam soalan sahabat kita tadi tu. Maksudnya dari sudut hukum syaraknya dibolehkanlah. Lepaslah hukum syarak tu. Cuma dia tak lulus sebab undang-undang tak membenarkan. Maknanya ending dia. Maksudnya kalau kita benda ni yang actual lah, yang betul-betul punya pelaburan lah maksudnya. Dia satu sudut memang selesai dari segi hukum tu, tapi dia ada isu yang melibatkan realiti dan bawa kepada isu yang kedua, hukum yang bawa kepada hukum yang kedua. Contohnya sekarang kalau contoh kita buka pelaburan, macam mana kita dapat garanti yang kita akan dapat return, betul-betul return daripada pelaburan tu? Soalannya, macam mana kita nak tentukan? Okey. Itu dia punya isu dia. Macam mana kita nak tentukan? Kalau kita daftar di bursa dia ada undang-undang dia. Jadi setiap syarikat yang daftar, dia ada kira-kira dia. Dia mesti hantar report kepada audit LHDN dan macam-macam, dia ada annual report.
Daripada annual report tu dia ada kira-kira yang menyebabkan wajib dia bagi persen untung kepada si pelabur. Ambil contoh. Jadi mana ada monitor, ada pihak yang monitor. Tapi kalau kita melabur dalam syarikat yang entah mana-mana, siapa nak menentukan benda tu? Itu risiko yang paling besar. Walaupun kita kata asalnya sah dari segi hukum, tetapi dia lead isu hukum yang kedua, iaitu gharar dalam bab return. Macam mana nak tentukan return? Itu gharar dia. Jadi maknanya walaupun tak ada isu hukum, tapi dia akan lead juga pada isu gharar dalam bab pelaburan tu sendiri. Okey. Yang musyarakah itu lain ya Mami? Lain cerita apa tu? Masyarakat tadi contohnya anda nak buka syarikat, anda tak cukup duit, anda minta siapa yang nak masuk share. Lain. Maknanya dia masuk, maknanya dia akan masuk saham. Jadi syarikat tu dia miliki 30%. Macam pelaburan tadi kita bagi duit, kita tak jadi sebahagian daripada syarikat. Kita hanya dijanjikan untung. So maknanya isunya ialah siapa nak kira untung bagi pihak syarikat. Kita pula tak dibenarkan masuk ke syarikat tu untuk nak jadi auditor dia, tak boleh. Lepas tu kerajaan pula tak akan masuk sebab dia bukan register bawah SC, bawah Suruhanjaya Security. So maknanya di situ akan hanging. Dia akan pending siapa yang akan menentukan untung rugi syarikat untuk menentukan berapa sepatut kita dapat daripada perniagaan dia. Di situ dia akan jadi isu gharar tu. Okey, faham. Dah betul? Okey, faham. Salah. Ustaz, di ruangan komen ada soalan. Muhammad Hamzat. Okey, terima kasih banyak. Dia untuk maklumat kita yang melibatkan Octafed semua ni bukan bawah bidang kuasa Menteri Agama, dia bawah Bank Negara. Dia sebenarnya kuasa besar bawah Bank Negara sebab dia melibatkan forex. Dan juga dia melibatkan isu KPDN-KK. Kementerian Pengguna dan KP, Kementerian Pengguna dan Hal Ehwal Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN-KK. Dia dah tukar nama dia tu, bukan bawah Menteri Agama. Menteri Agama ni kerja dia boleh sebut halal haram je lah. Tapi pihak berautoriti negara ni biasa tak berani nak sebut jelas haram. Ana dalam jawatan kuasa MLM. Dalam jawatan kuasa MLM, sebudak suara ahli jawatan kuasa tu bersetuju bahawa atomi adalah haram. Tapi bila time nak declare, seorang hambuk tak berani nak declare. Jakim tak berani nak declare. Sebab dia tak nak timbul isu kecoh tu je. Okay, Assalamualaikum Ustaz. Okey, Waalaikumsalam warahmatullahi. Ni soalan terakhir ya? Soalan terakhir tak? Okey, Ustaz, apa yang saya nak tanya yang pasal pelaburan lah. Orang tanya pasal pelaburan, kita tanya pasal pelaburan lah. Okey. Yang ASB Finance tu, ASBF betul, ASB Finance kan? Okey, yang kita hutang 100,000, 200,000 buat investment kan? Lepas tu yang tak tahu tu dapat interest daripada pelaburan tu lah. Sedangkan pelaburan tu kita berhutang. Apa hukum dia? Macam mana boleh ke? Anda tak apa faham. Okey, macam ni. Anda tak apa faham soalan tu. Okey, biasanya kan kalau kita sebut pasal pelaburan, kita melabur duit kita lah. Contoh kan, kita masuk 50,000 ke 100,000 dalam pelaburan mana-mana ni, ASB mana ke. Jadi keuntungan tiap tahun tu kita dapat kan daripada pelaburan yang kita labur kan. Cuma yang beza yang ni, yang kita berhutang. Kita berhutang modal pelaburan tu. Macam mana? Itu tiap tahun kita berhutang siapa tu? Pinjaman ASB ni rasanya. ASB ya betul. ASB pinjam. Kita kena beza tu, kita pinjam ke kita melabur ni? Kita pinjam dan melabur. Kita pinjam dengan bank. Kita pinjam dengan bank, kita buat pelaburan dengan ASB. Betul. Dia dipanggil ASBF Ustaz. ASBF.
ASB financing. Dia kalau kita berhutang dengan pihak yang ketiga untuk pihak yang ketiga untuk kita melabur dalam pihak yang pertama tak ada isu. Jadi boleh tak? Dia kalau kita melabur, kita mendapat pinjaman daripada pihak lain, kita melabur dalam bidang yang lain tak ada isu. Okey. Dia boleh melabur lah macam tu. Boleh. Ya, macam kita pinjam duit kawan lah. Macam anda pinjam duit kawan, contohnya lah anda dapat offer untuk melabur dalam satu bisnes yang menguntungkan, jadi anda pun nampak anda tak cukup duit, anda pun minta tolong dengan Abang Zul anda pinjam 1 juta, Abang Zul pun bagi anda pinjam, anda pun melabur. Jadi untung rugi atas pelaburan tu atas anda, bukan atas Abang Zul. Itu tak ada masalah. Tak, Ustaz. Pasal ASB tu, dia setahu Ana lah kan. Contoh kita buat pinjaman 100,000 dekat ASB. Pinjaman tu dia akan dapat keuntungan 1 tahun lebih kurang dalam berapa ribu, tak ingat dah interest dia. Dalam 1,500 ke macam tu lah. Kalau tak silapnya. Itu macam ni. Contoh kita pinjam 100,000 dengan ASB kan, buat pinjaman selama 10 tahun macam tu. Dalam masa 10 tahun tu kita dapat interest. Yang tu jadi masalah tu. Itulah saya rasa. Ana tak apa. Ana sila Mazhar. Setahu Ana tak ada skim ASB yang buat pinjaman macam tu. Skim tu dibuat oleh bank. CIMB, Maybank, semua bank ada. Kita pinjam modal tu daripada bank. Kemudian bank yang masukkan duit tu ke dalam ASB atas nama kita. Sebab Ana pun ada dulu pinjaman ASB ni. Pinjaman tu daripada bank, bukan daripada ASB tu sendiri. Yang betul sebut tu betul lah. Ana last saya tu dekat Alliance Bank. Ana penasihat syariah dekat Alliance Bank tu. Last hari tu memang kita approve produk ni sebab ASB ni dia bukan bank. ASB ni macam platform. Jadi yang duit itu sebenarnya bank yang pegang, bukan ASB yang pegang. Jadi bila ASB masuk, dia akan bawa customer dia untuk dapatkan pinjaman daripada Alliance Bank untuk pelanggan-pelanggan ASB melabur dalam ASB itu sendiri. ASB tu pula dia melabur bukan dalam bisnes dia tak ada bisnes. Dia akan melabur dalam mana-mana bisnes yang menjadi agensi kepada ASB itu sendiri. So yang tu tak ada isu lah. Okey, baik. InsyaAllah jelas tu. Yang tu tak ada isu dari segi hukum, tapi ASB itu sendiri memang ada isu dari segi syariah compliance dia tu. Sebab tu ada withdraw semua dah tu. Tak ada kawan ASB. Apalah. Sebab yang berani tanggung benda tu sebab dia kata ASB halal walaupun ada elemen haram. Boleh faham tak? Tak clear tak? Putus-putus. Ulang balik. Dia ASB ni, Ana punya pendapat memang tak halal. Sebab jelas investment dia dalam Maybank, konvensional dan seumpamanya. Tetapi ada ustaz-ustaz termasuk majlis-majlis fatwa seperti majlis fatwa Selangor antara yang terakhir yang kata halal sebab darurat. Jadi sebab darurat sebagai justifikasi halal tu, Ana personally tak boleh nak terima justifikasi tu. Sebab nak kata darurat apa? Berlambak bank Islamnya. Cuma dia panggil portfolio. Portfolio Islamik ni memang tak banyak. Tak banyak tu sebab kerajaan yang limitkan benda tu. Sepatutnya kerajaan kena buka portfolio Islamik lebih besar sebenarnya. Tapi tu panjanglah cerita syariah heavy syariah isu lah tu. Kerana tengah tu pening kepala pula. Memang tu antara isu syariah yang timbul lah. Kalau ikut kepada anak punya klik dalam alliance tu, semua kita tak setuju sebenarnya. Tapi oleh kerana bank nak pegang dengan fatwa Selangor dan macam-macam, tak apalah. Ni lah. Tapi kita akhirat tak bertanggungjawab dah.
Okey. EPF ada isu tak? Ya. EPF ada isu tak? Dia punya pelaburan dia. Macam mana Ustaz? Tadi saya cakap ASB dah ada isu kan dengan portfolio pelaburan dia. EPF. Ya. EPF pun dia laburkan confirm duit. ada isu. Oh, Dia EPF ada isu isu juga. ASB ni ialah dia punya dia punya pelaburan dalam Maybank Commissioner. Yang itu sangat jelas. Yang pasal EPF tu Ustaz, EPF kan ada dua pilihan kan. EPF ni itulah cerita lah. EPF dia ada dua pilihan. Kalau kita tak tukar, lain cerita tu. Yang EPF tu wajib kita tukar syariah compliance. Betul. EPF Maksudnya wajib yang kita tukar kepada syariah compliance. Tapi ramai yang tak tukar Ustaz. Tapi ramai yang tak Kena tukar. tukar tu. Wajib kena tukar. Yalah, maksudnya yang syariah EPF tu dah tak ada isu dah lah. Yang tu okey. Yang tu okey. Sebenarnya EPF hari tu Ana antara tim yang terlibat dalam pelaburan dia waktu Ana di Syariah Research Academy dulu. Ni tahun 2009 lebih kurang. Masa 2009 tu Ana terlibat dalam tim yang buat investment untuk syariah compliance investment untuk EPF. Masa tu dia tak buat lagi tapi masih dalam kerangka. Jadi antara projek untuk investment untuk dia panggil syariah guideline untuk investment dalam EPF yang Islamik, itu Ana dengan dia panggil beberapa tim daripada UAE yang buat itu. Yang tu tak ada isu. Okey, Ana rasa setakat tu. Ustaz. Tadi ada soalan jam 10.16 ni. Tak terjawab tadi. Okey. Mana? Jam 10.16 dalam ruangan chat. Muhammad Hamzat. Jadi jual beli money tu kira boleh contoh kenang ke baka model tu tinggal betina dan ada anak nanti boleh jual kepada yang anak baka tu. Dia sebenarnya lebih tepat jangan jual money tu, jual anak. Jual baka. Kalau jual money tu bukan ada isu lah sebab jual money tu dia akan dirorong. Sebab benda tu belum tentu akan jadi anak. Kalau boleh jual anak bukan jual money. Okey jelas Okey, Ana rasa setakat tu saja insya-Allah. Minta maaf walaupun Ana rasa mungkin ada banyak soalan. Sekarang kita kumpul dulu sebab kita insya-Allah bulan depan kita ada usul lagi insya-Allah. Okey. Salah. Okey baik. Ana serah balik kepada Farizwan dengan aqulu qouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah. Terima kasih kepada Fadil Ustaz atas perbincangan dan pencerahan berkenaan dengan asas-asas muamalat pada malam ini. Dan tidak lupa juga terima kasih kepada sahabat-sahabat yang hadir pada malam ini. Moga-moga kita mendapat ilmu yang baru, ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang berkat untuk kita amalkan dalam kehidupan keseharian kita insya-Allah. Jadi kita akan bertemu lagi pada bulan depan insya-Allah, kesambungan daripada asas-asas hukum muamalat. Jadi setakat itu saja, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan suratul as. Subhanallah.